Selamat tengah hari semua. Bertemu lagi kita di ringkas edisi 25 Mac 2021. Kita mulakan dengan perincian ini. Seorang lelaki dikenali sebagai Mat Tapa, 25 tahun, dari kampung Bijure Bau terkorban akibat tertimbus di dalam lubang di Gunung Tabai pada Rabu. Usaha mengeluarkan mayat mangsa dari dalam lubang tersebut oleh pasukan penyelamat bagaimanapun menemui jalan buntu dan ditangguh sekitar jam 5 petang dan disambung semula hari ini. Kita bersama dengan wartawan Nur Syuhaida yang kini berada di lokasi kejadian untuk butiran lanjut. Silakan Nur Syuhaida. Terima kasih Maria di studio. Saya sekarang berada di Gunung Tabai Bau di mana kawasan ini jaraknya dari kaki gunung lebih kurang 50 meter untuk tiba di lokasi insiden ini dengan keadaan jalan yang berbatu-batu dan mencabar untuk mengikuti perkembangan operasi SAR mangsa yang dilaporkan tertimbus di bawah runtuhan batu ketika melombong emas di sini semalam. Dalam insiden semalam, 2 daripada 3 mangsa yang berjaya menyelamatkan diri meminta bantuan orang-orang kampung dan dilaporkan hanya mengalami kecederaan ringan, manakala seorang mangsa yang tertimbus di bawah batu akibat runtuhan itu disahkan meninggal dunia. Jadi operasi SAR pada hari ini fokus kepada usaha untuk membawa keluar mayat pemuda tersebut, di mana seorang pegawai bomba cuba menyelusuri terowong sedalam lebih kurang 90 meter dan melihat kesesuaian untuk membawa keluar mayat pemuda itu. Ahli keluarga mangsa juga berada di lokasi pada ketika ini bersama-sama menanti dengan penuh kesabaran. Untuk makluman, lokasi ini sememangnya menjadi tumpuan pelombong sumber mineral iaitu emas sejak sekian lama. Namun kawasan ini telah digezet menjadi kawasan larangan kerana strukturnya yang tidak stabil dan sangat berisiko. Malah saya difahamkan ini bukan kejadian pertama yang berlaku di kawasan ini. Sebelum ini juga pernah berlaku seperti ini. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sekian laporan dari saya Nur Suhaida. Kita kembali ke studio bersama Maria. Terima kasih Nur Suhaida untuk laporan itu. Sementara itu, Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail menegaskan Polis Sarawak akan menutup kawasan Gunung Tabai di Bau. Ini bagi mengekang aktiviti melombong emas secara haram di kawasan berkenaan. Menurut beliau, pihaknya juga akan berbincang dengan pejabat daerah Bau bagi mencari jalan penyelesaian yang lebih menyeluruh mengenai perkara tersebut. Supaya tak dibenarkan orang mari masuk kawasan tu. Dan saya kata cara mereka buat melomong tu memang bahayalah. Bahaya tidak mengikut. Lagipun masing-masing ambil peluang untuk mengambil melomong secara haram lah tu. Jadi saya dah minta supaya pihak di kodol kawasan tu jangan dibenarkan lagi orang main masuk kawasan tu lah. Jadi benda ni mungkin bila tak berlaku apa-apa mungkin benda ni tak nampak. Tapi saya nasihatkanlah orang ramai supaya jangan jaga keselamatan diri, janganlah mengambil peluang untuk buat perkara yang boleh membahayakan diri sendiri. Polis Diraja Malaysia PDRM harus memperkasakan keupayaan anggota dalam menguasai perundangan negara selain melengkapkan aset, peralatan dan senjata canggih. Ini sebagai sebahagian dalam usaha bergerak ke hadapan bagi mendepani cabaran dan ancaman moden yang semakin mencabar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, PDRM perlu mempertingkatkan penyertaan anggota serta pegawai PDRM dalam latihan, kursus atau persidangan yang dianjurkan. Bukan hanya di dalam negara, malahan di peringkat antarabangsa bagi memperoleh pendedahan dan perkongsian lebih global dan terkini. Operasi dan kerjasama strategik di peringkat antarabangsa yang dijalankan oleh PDRM selama ini mampu meletakkan pasukan keselamatan negara ini sebaris dengan pasukan keselamatan dari negara-negara luar. Bagi membina pasukan penguatkuasaan undang-undang yang kukuh dan utuh, penerapan nilai disiplin dan integriti juga perlu dititik beratkan dalam pembinaan sahsiah anggota PDRM. Selain itu, meningkatkan prestasi pasukan, semua anggota PDRM harus mempunyai sifat sense of belonging kepada pasukan dan rasa tanggungjawab tinggi kepada amanah yang digalas. Dalam usia yang menjangkau 214 tahun, PDRM telah berjaya mengadaptasi dengan cemerlang melalui beberapa siri transformasi dan pembaharuan dari semasa ke semasa bagi memastikannya kekal relevan mengikut peredaran zaman. Bagaimanapun, Perdana Menteri percaya masih wujud ruang pemerkasaan yang luas untuk PDRM meningkatkan tahap profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam memikul amanah. InsyaAllah
Berbekalkan niat yang ikhlas dan kerjasama berpasukan yang jitu, saya yakin dan percaya upayaan pasukan PDRM dalam memelihara kedaulatan dan keamanan negara akan dapat terus dipertingkatkan serta nama baik PDRM akan kekal harum dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia. Usaha membangunkan pelbagai infrastruktur penting di Sarawak dapat membantu dan memacu pembangunan sosioekonomi negeri. Demikian pendapat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berhubung pembinaan projek Jambatan Batang Lupar yang dilancarkan baru-baru ini. Keputusan untuk menyambung kembali pelaksanaan projek Jambatan Batang Lupar bernilai RM848 juta yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah gambaran jelas kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, di mana beliau meletakkan kepentingan penduduk Sarawak sebagai keutamaan. Projek pembinaan jambatan yang pada mulanya dianggarkan bernilai RM1 bilion itu dipersetujui untuk dibiayai oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Namun ia telah dibatalkan oleh Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan sebelum ini. Kini Kerajaan Negeri mengambil keputusan untuk menyambung kembali pelaksanaan projek jambatan itu menggunakan peruntukan sendiri dan ia dijangka siap pada tahun 2025. Buat julung kalinya, pengibaran bendera Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS melancarkan bendera dan panji-panji rasmi mereka. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, bendera dan panji-panji ini melambangkan identiti LAKMNS tersendiri agar dikenali di serata dunia. Pelancaran bendera ini juga sebagai simbol kekuatan dan kesiapsiagaan LAKMNS dalam menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat. Penentuan warna kuning cerah, warna hijau dan penggunaan warna emas terhadap bendera dan panji-panji itu adalah seiring dengan visi LAKMNS sebagai sebuah badan Islam bertaraf antarabangsa. Penentuan warna untuk bendera adalah di mana warna kuning cerah bermaksud tegas, ceria serta optimis. Juga ia mengabarkan kesetiaan kepada raja dan pemerintah. Lambang Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak dikedudukan tengah-tengah bendera pula, diilustrasikan dengan warna hijau berbentuk segi empat, melambangkan kesepaduan, sementara putaran garisan warna keemasan membawa maksud syumul ataupun dalam bahasa Inggerisnya inclusiveness dalam suatu usaha yang dilakukan secara menyeluruh. Panji-panji tersebut juga sekaligus akan digunakan semasa penganjuran majlis-majlis rasmi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid pada masa akan datang. Perincian seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM menasihatkan orang ramai untuk merujuk laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mendapatkan prosedur operasi standard COVID-19 yang terkini mengenai penganjuran majlis sosial atau program seperti ceramah, kursus dan lain-lain yang diadakan dalam tempoh pandemik. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, ini susulan pelaksanaan SOP bagi penganjuran sebarang program adalah berbeza mengikut status kawalan pergerakan yang dilaksanakan di setiap negeri, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Beliau turut mengingatkan orang awam mengimbas kod QR di aplikasi MySejahtera atau merekodkan nama dan nombor telefon dalam buku catatan di setiap premis yang dikunjungi. Ini bertujuan memudahkan pihak berkuasa mengesan pergerakan individu serta kontak rapat sekiranya terdapat kes COVID-19 di premis yang dikunjungi. Bagi pemeriksaan suhu, ia hanya perlu dilakukan sekali sahaja jika berada di premis atau bangunan yang sama seperti kompleks beli belah. PDRM akan terus menjalankan operasi pematuhan SOP bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan yang telah dikeluarkan.
Bintang muda negara Lukman Hakim Samsudin bersikap rendah diri apabila meletakkan dirinya sebagai pemain muda berbanding pemain kelab dari luar negara sepanjang sesi latihan skuad senior kebangsaan yang kali pertama disertainya di Johor Bahru. Berkongsi perkara itu kepada pengamal media tempatan, penyerang kelab Belgium KV Kortrijk ini turut mendedahkan rahsia di sebalik perubahan fizikalnya yang kelihatan lebih tegap ketika ini. Sebab dia orang semua ada pengalaman dia orang. So bagi saya tak ada yang beza je. Untuk saya sendiri, saya letak sebagai pemain muda lah. Sebagai pemain muda lah untuk menambahkan keyakinan saya lah untuk bermain di pihak tertinggi ni untuk national team. Beliau merasakan dirinya beruntung selepas berlatih dengan orang yang berpengalaman dan pemain lebih tua daripada beliau. Mengulas mengenai perubahan fizikal memberikan kebaikan buat dirinya. Dalam masa yang sama, pemakanan Lukman dijaga oleh kelab beliau dari sarapan sehingga makan tengah hari. Berikutan pengumuman kerajaan Chile mengenai lebih 13 juta penduduknya akan dikuarantin bermula hari ini akibat penularan COVID-19. Duta Malaysia ke Chile Abu Bakar Mahmad menasihatkan orang ramai agar tidak bimbang dengan keselamatan rakyat Malaysia di negara itu. Beliau berkata kedutaan sering berhubung dengan rakyat Malaysia yang bermastatin di ibu kota Santiago dan mereka rata-rata kini berada dalam keadaan baik, menjalani kehidupan harian dalam keadaan tenteram dan terkawal. Pada Isnin lepas, kerajaan Chile mengumumkan lebih 13 juta penduduknya akan dikuarantin bermula Khamis berikutan peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara. Menteri Kesihatan Enrique Paris berkata, 21 bandar di wilayah metropolitan Santiago termasuk Maipu dan Puente Alto yang paling banyak penduduk akan diletakkan dalam kuarantin serta 21 daerah lain di wilayah Coquimbo, Valparaiso dan O'Higgins dan Maule, Nabo, Bayo dan Los Lagos. Sementara itu, Abu Bakar berkata menjelang bulan Ramadan, pihak kedutaan akan turut mengadakan program bantuan dan agihan makanan serta jamuan berbuka puasa bersama rakyat Malaysia di Chile. Merujuk kepada jumlah kes positif, Chile mencatatkan 947,783 kes COVID-19 dengan 22,402 kematian direkodkan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di Utama jam 8 malam setiap hari semestinya di saluran 122 Astro dan My Freeview. Sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat semua.